Kuliah bulan yang lalu saya kemukakan kepada tuan-tuan ayat 134 surah Al-A'raf, sejarah perihal bangsa Kibti, dinasti Fir'aun. Setelah Allah Subhanahu wa taala pupus, basmi bangsa Kibti, dinasti Fir'aun, maka bangsa Yahudi mengambil alih tampuk pemerintahan di muka bumi. Wah, tiga bangsa ni serumpun: Arab, Yahudi, Kibti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, Sam Abul Arab wa Yafis Abur Rum wa Ham Abul Habsh, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang anak baginda Nuh alaihi salam yang selamat daripada ditenggelami banjir bah besar yang menutupi seluruh muka bumi. Tiga orang anak lelaki baginda Nuh alaihi salam yang terselamat itu ialah Sam, Yafis dan Ham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sam, anak lelaki baginda Nuh alaihi salam, merupakan bapa kepada bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang serumpun dengannya, iaitu bangsa Yahudi dan bangsa Kibti. Manakala Yafis merupakan anak lelaki baginda Nuh alaihi salam, yang ianya adalah bapa kepada bangsa Rum dan bangsa-bangsa yang serumpun dengan bangsa Rom: Italy, Spain, Portugal, France, United Kingdom. Dahlah, susah nak sebut. Yang mana Yafis, bapa kepada bangsa Rom ini, berkembang di benua Europe. Difficult to talk. Manakala anak lelaki yang ketiga kepada baginda Nuh alaihi salam, iaitu Ham, merupakan bapa kepada bangsa Habasyah yang serumpun dengannya, iaitu bangsa-bangsa kulit hitam yang berkembang di benua Afrika. Tuan-tuan tengok, dunia jam 10, kita menunggu apa akan jadi. Ethiopia, dalam bahasa Arab Habasyah, in English you call Ethiopia. Ethiopia dah buat empangan yang menjadi penghalang pengaliran sungai Nil. Maka Sudan dan Mesir begitu marah. Donald Trump dah tak ada lagi mencadangkan jangan berperang. Tetapi Joe Biden ini saya tak nampak. Mungkin 3 negara Arab ni akan berperang: Habasyah, Mesir dan Sudan. Sekarang Sudan pun dah hantar puak pemberontak untuk Hamsyah. Cerita politik lah. Tapi kalau perang kali ini, takut itu adalah perang akhir zaman. Perang kulit hitam berbahasa Arab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abul Habsh. Baiklah, Sam, bapa kepada bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang serumpun dengan bangsa Arab, iaitu Kibti dan Yahudi. Allah Maha Berkuasa, daripada 3 bangsa serumpun Arab, Kibti, Yahudi, Allah Ta'ala beri dulu
kekuasaan kepada bangsa Kibti yang melahirkan dinasti Fir'aun. Saya dah kemukakan kuliah yang lalu. Ingat-ingatlah, tak ingat pun tak apalah. Sekarang ni PKP lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka bangsa Kibti dah tak wujud lagi. Kerana dah tak ada siapa bertutur dengan bahasa Kibti. Dinasti Fir'aun. Yang hanya tinggal peninggalan sejarahnya piramid. Yang dibina dengan batu-batu pejal yang dipotong 20 hasta. Panjang 20 hasta. Tinggi 20 hasta lebar. Ukuran cube 20 hasta lebar, 20 hasta panjang, 20 hasta tinggi. Wah, syarikat kuari mana yang sanggup sediakan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu piramid. Baik, bangsa Kibti dinasti Fir'aun pupus. Hapus. Allah pupuskan, Allah hapuskan bangsa Kibti. Bukan dengan peluru perpandu Tomahawk. Tetapi Allah pupus dan hapuskan bangsa Kibti dengan ditimpakan wabak penyakit selama sebanyak 7 kali dalam tempoh masa 700 tahun. 700 tahun, 7 kali habis. Bangsa itu dah pupus. Maka bangsa Yahudi mengambil alih puncuk pimpinan, ya, muka bumi. Bangsa Arab bila? Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para sahabat telah tumbangkan 2 empire, Rom dan Parsi. Kini Arab semua dah bankrupt. Bahrain bankrupt, UAE bankrupt, tak baik ngata-ngata orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi hanya tinggal Yahudi Bani Israel. Yahudi Bani Nadir dah tak ada. Yahudi Bani Quraizah dah tak ada. Yahudi Bani Mustalik dah tak ada. Yahudi Bani Qainuqa dah tak ada. Yang ada Yahudi Bani Ghatfan jadi Arab. Arab bangsa Ghatfan. Itu sejarahnya. Sekarang yang tinggal darah-darah Yahudi bersama dengan Yahudi Bani Israel. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah nyatakan kepada kita ayat 243 surah Al-Baqarah. Pupus, hapus bangsa Yahudi mengikut bani-bani suku sakatnya. Pun begitu, ada satu lagi bangsa Yahudi Bani Israel yang Allah bagi peluang untuk hidup semula setelah mereka itu dimatikan. Summa ahyahum. Ayat 243 surah Al-Baqarah. Asy-Syaikh Al-Imam Syihabuddin Al-Alusi wafat pada tahun 1270 Hijrah. Menulis dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, mengemukakan riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa ayat 243 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan
kepada bangsa Yahudi itu beberapa orang rasul. Pun tak pasti rasul yang mana satu. Ada riwayat menyatakan Nabi Zulkifli alaihi salam. Ada riwayat menyatakan baginda Yusha alaihi salam. Ada riwayat menyatakan namanya tak disebut dalam Al-Quran, akan tetapi masyhur di kalangan bangsa Yahudi, Nabi Allah Hizqil alaihi salam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila bangsa Yahudi ini melakukan kezaliman, sebagaimana bangsa Kibti dinasti Fir'aun. Kenapa Allah hapuskan bangsa Kibti dinasti Fir'aun? Kerana zalim. Apa makna zalim? Berulang-ulang kali melakukan kejahatan. Sekali dua mungkin terlepas pandang, keterlanjuran. Tapi berkali-kali melakukan kejahatan sah untuk mengekalkan kekayaan dan kedudukan. Dia perlu berulang-ulang kali melakukan kejahatan. Tak faham tak apa, dengar aja. Fir'aun, dia nak kekalkan kuasa dan harta dia. Dia berulang-ulang kali melakukan kejahatan. Maka Fir'aun adalah pemimpin yang zalim. Lalu Allah hapus pupus. Bangsa Yahudi ingatkan mengambil alih bangsa Kibti ialah dapat memenuhi manifesto. Tak juga. Lagi zalim bangsa Yahudi. Maka Allah turunkan dari langit ke muka bumi wabak penyakit untuk pupus, hapus, anak muda kata mampus. Bangsa Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Mustalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 3 orang rasul yang diriwayatkan, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Yusha alaihi salam, dan ada menyatakan Nabi Rasul yang tak disebut namanya dalam Al-Quran, Nabi Allah Hizqil alaihi salam. Oleh kerana bangsa Yahudi zalim, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas mereka wabak penyakit. Tapi kerana bangsa Yahudi ni dia pun macam bangsa Kibti, Allah beri dia aqlu zaid, akal dia lebih. Oleh kerana akal dia lebih, ro'at an bu'din, dia dapat lihat jauh ke hadapan. Dia bukan hanya melihat apa yang ada dekat depan. Bergaduh sama sendiri, akhirnya darurat pun tak jadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak faham tak apa. Kerana kita ni hanya mampu melihat apa yang ada dekat depan, berebut sendiri. Dia tak macam bangsa Yahudi, ra'at an bu'din, melihat jauh ke hadapan. Jadi sebelum Allah Ta'ala timpakan wabak penyakit, bangsa Yahudi ni dia dah cukup peralatan. Mereka pun tahu tanda-tanda awal, tanda-tanda pertengahan, tanda-tanda besar bahawa Allah Ta'ala akan timpakan ke atas mereka wabak penyakit. Pun begitu, daripada ramainya bangsa Yahudi, 1/3 sahaja yang dapat melarikan diri. Yang Allah Ta'ala sebut, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. 1/3 daripada penduduk Yahudi ini dapat melarikan diri. Mereka ini disebut sebagai middle income,
Macam tuan-tuan lah, duit dah tak berapa ada. Jadi azab nak turun, duduk bandar Dato' On pun hutang lagi. Let's go now. Jadi tinggalkan aja lah bandar Dato' On. Contoh. Gulungan yang tak melarikan diri, gulungan yang kaya raya daripada bangsa Yahudi. Sibuk nak debit kredit harta, wabak penyakit pun turun. Sebahagian mati, sebahagian lagi sengsara, kesakitan, azab yang Allah timpakan. Maka 1/3 ada menyatakan 10,000 yang selamat, 10,000 mati, 10,000 lagi sengsara. Ada menyatakan jumlah mereka 40,000. Ada menyatakan jumlah penduduk Yahudi ketika itu 70,000, 70,000. Wallahu a'lam bissawab. Berdasarkan riwayat-riwayat dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. 1/3 selamat, 1/3 mati, 1/3 sengsara. Selepas 2 tahun, rupanya wabak ni 2 tahun. Selepas 2 tahun sunyi, COVID-19 pun tak tahu pergi ke mana. Maka 1/3 yang menjadi pelarian ini baliklah semula ke bandar Dato' On. Contoh. Balik semula. Tengok 1/3 mati bergelimpangan, 1/3 lagi sengsara, 10,000 sengsara, 10,000 mati bergelimpangan. Maka mereka pun bina semula kehidupan. Kali ini bangsa Yahudi merancang, kiranya Allah timpakan kali kedua wabak penyakit, kita perlu buka bukan kem pelarian, bandar raya pelarian. Hebat. Bukan kem pelarian, buka bandar raya pelarian. Contohnya, ini Dato' On buka bandar raya pelarian Ang sana, ni Ang sini. Jadi kalau berlaku apa-apa, larikan diri ke Ang sana. Kampung pasir itu kosong banyak lagi. Contoh, tak faham tak apa. Jadi mereka pun bina satu bandar baru, namanya bandar pelarian, yang orang putih kata holistic. You understand about the holistic? Complete set. Bandar tu ada tasik, tak macam tasik bawah ni kecil no. Untuk jogging pun tak puas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tasik dibina sebagai sumber bekalan air, raw water. Wah, mereka juga bina padang ragut rumput, bukan untuk main golf, untuk ternakan. Mereka juga bina tempat industri, pekerjaan, sumber mata pencarian. Hebat. Tuan-tuan, hebat Yahudi. Dia buat bandar pelarian. Dia bukan buka kem pelarian. Dia tahu dia akan zalim lagi. Kenapa? Nak ngekalkan harta, nak ngekalkan kedudukan, kena zalim. Tak baik ngata-ngata. Ngata-ngata Yahudi lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak faham tak apa, dengar aja. Kerana kita SOP 85 minit kena berhenti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan 2 times. Timpakan kali kedua wabak penyakit. Maka tak ada seorang pun yang tinggal. Mereka dah cukup dengan kelengkapan 3-4-3, 4-4-2. Strategi dia. Apabila Allah Ta'ala timpakan saja wabak penyakit, 40,000 bangsa Yahudi melarikan diri. Ada menyatakan 70,000
mereka larikan diri pergi ke bandar pelarian yang mereka dah bina, bandar yang holistik. Apabila mereka dah sampai, mereka pun bergembira. Wong Jawa ngomong mayoran. In English you call what? Fun and fair. Fun fair. Gembira, selamat. Selamat. Tiba-tiba ini yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hadis riwayat Imam At-Tabrani, inna hadzal waba fasadul hawa, bahwasanya wabak penyakit itu merosakkan udara, mencemarkan udara, mengotori udara, meracuni udara. Wah. COVID-19 ni, dia orang putih kata apa? Airborne. Dia merosakkan udara, mengotori udara, meracuni udara, mencemari udara. Baik. Daripada udara nak pergi ke mana? Dia akan jatuh ke tanah. Maka tanah pula dicemari. Tanah pula diracuni. Tanah pula dikotori. Habis. Udara, tanah. Daripada udara dan tanah nak ke mana lagi? Dia akan jatuh ke. Dulu dekat sana tu kan ada tempat loji air tu. Dah tak buka lagi dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, daripada udara jatuh ke permukaan air, tasik yang mereka bina sebagai sumber minuman mereka. Jadi air pula diracuni, dikotori, dicemari. Dengan kata lain, 3 in 1. Udara, keracunan udara, keracunan tanah, keracunan air. Nak pergi ke mana lagi? Ini bukan restoran mana lagi, tapi nak pergi mana lagi? Udara beracun, tanah beracun, air beracun. Maka apabila bangsa Yahudi mereka bergembira, tiba-tiba mereka menghirup udara, mereka mengetahui udara ni ada wabak. Apabila mereka pijak, apa namanya, green, bukan green main golf tu, padang ragut yang nak sumber makanan, tanah pun beracun. Mereka pergi tasik sebagai sumber minuman, air tasik pun beracun. Allah berfirman, faqala lahumullahu mutu, matilah sekalian kamu. Maka matilah semua bangsa Yahudi. Kemudian Allah Ta'ala hantar baginda Hizqil alaihi salam. Dalam satu riwayat, Allah hidupkan semula bangsa Yahudi yang telah Allah Ta'ala matikan. Maka bangsa Yahudi itu marah dengan Nabi Allah Hizqil. Marah kenapa? Kenapa kami dihidupkan lagi? Kenapa pula nak marah ni? Yelah, bukan marah tak dapat apa, monetarium, tu sana sebutlah. Tu sana sebut. Marah. Kenapa nak hidupkan kami kali kedua? Kerana kami dah rasa begitu peritnya mati akibat serangan penyakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril bil hamma wat ta'un fa amsaktu al hamma bil Madinah wa arsaltu at-ta'un ila Syam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku
bersama-sama Jibril 2 penyakit. Seringan-ringan penyakit demam panas dan seberat-berat penyakit wabak. Aku ambil demam panas, aku letakkan di bumi Madinah. Aku ambil wabak, aku lemparkan jauh ke utara, ke negara Syam sana. Supaya umat aku selamat daripada angkara yang paling memeritkan, iaitu seberat-berat penyakit wabak. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah usahakan untuk kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila didatangkan dengan 2 penyakit, seringan-ringan penyakit, seberat-berat penyakit, Rasulullah ambil seringan-ringan penyakit, letak di bumi Madinah. Dan Rasulullah usahakan agar umatnya yang beriman, kalau boleh jangan ada seorang pun yang terkorban akibat wabak penyakit. Kerana wabak penyakit adalah seberat-berat penyakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang mana Rasulullah bersabda mautun daqiqun. Ya, wabak ini merupakan mati secara halus, iaitu manusia seperti kita tak nampak betapa perit sengsaranya orang-orang yang mati akibat serangan wabak penyakit. Tak nampak menguit sedikit pun jari jemarinya, tak nampak kakinya menggelupuh kesakitan, kerana para malaikat telah memegang erat 360 tulang yang dihubungkan dengan 360 sendi kepada mereka yang diserang dengan wabak penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha kalau boleh jangan ada seorang pun daripada umatnya yang beriman mati akibat wabak penyakit. Berat wabak penyakit ni. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, persoalannya kenapa Jibril datang bawalah brim. Kenapa Jibril datang bawa 2 penyakit? Penyakit demam panas dan penyakit wabak. Baik, berdasarkan hadis qudsi, Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'altu lil mauti ala ibadi ilalan wa asbaban. Aku jadikan kematian yang menimpa hamba-hambaku di dunia ini dengan didatangkan punca-punca kematian dan didatangkan sebab-sebab kematian. Ja'altu lil mauti ala ibadi ilalan wa asbaban. Aku jadikan kematian yang menimpa hamba-hambaku di dunia ini khas untuk umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku jadikan kematian itu dengan didatangkan terlebih dahulu punca-punca kematian dan sebab-sebab kematian. Apakah punca-punca kematian? Penyakit. Apakah sebab-sebab kematian? Accident, insiden. Tuan-tuan, kita umat akhir zaman, kita tak mati begitu sahaja. Mati kita ni Allah sediakan punca-punca kematian dan sebab-sebab kematian. Bukan kerana nak claim hairat kematian, bukan. Kan nanti doktor akan tuliskan sebab-sebab kematian apa kan. Macam-macam dia tulis. Yes, no, alright, because 1, 2, 3, 4, 5. Tapi begitulah istimewanya umat akhir zaman. Mati kita ni Allah berikan punca-punca kematian. Punca-punca kematian tu apa? Penyakit.
Sebab itu Jibril datang bawa 2 penyakit, yang mana penyakit ini sebagai punca-punca kematian. Daripada serengan-rengan penyakit, demam panas, al-hamma, sehinggalah seberat-berat penyakit, at-ta'un, iaitu wabak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sayang cinta pada umatnya yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil seringan-ringan penyakit demam panas, Rasulullah letakkan di bumi Madinah, dan Rasulullah lemparkan sejauh mungkin. At-ta'un, juga disebut wabak. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, berbalik kepada ayat 243 surah Al-Baqarah. Apabila bangsa Yahudi, mereka sangka mereka selamat, ya, tetapi mereka sampai di bandaraya pelarian yang mereka rancangkan. Mereka terkejut, udara beracun, tanah yang mereka pijak beracun, air yang mereka minum beracun. Keracunan udara, keracunan tanah, keracunan air. Dalam bahasa Arab disebut ta'un, dalam bahasa Melayu disebut ta'on. Ta'un tu keracunan udara, keracunan tanah, keracunan air. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menafikan, wa huwa syahadatun lakum, kiranya ada di kalangan kamu orang-orang yang beriman mati akibat serangan wabak penyakit, syahadatun, matinya mendapat penghormatan dari Allah, mati syahid, diangkatkan azab kubur, dan moga-moga nanti itu namanya syahid akhirat. Di akhirat ketika dihimpunkan di mahsyar, dia diperakukan sebagai syahid. Syahid akhirat diangkatkan azab kubur. Dan moga-moga nanti di padang mahsyar dia diisytiharkan sebagai syahid. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pun begitu, jangan minta wabak, jangan minta. Kenapa jangan minta wabak? Mati syahid lah. Yelah, kerana engkau dah tak banyak sangat utang perabot kot maut, minta mati bukan. Jangan minta mati. Kerana Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi wafat pada tahun 204 Hijrah menyatakan bahawa wabak ni azab yang Allah timpakan dari langit ke muka bumi. Jadi kalau azab memang memeritkan, memedihkan. Sebab itu kita umat Islam, orang-orang yang beriman, cuba usaha moga-moga kita terselamat daripada wabak penyakit. Moral of story-nya, patuhilah SOP. Itu aja ceritanya. Yalah. Wabak ni jangan diminta, kerana ianya azab. Tapi dah azab dari langit jatuh ke muka bumi, siapa ada dekat muka bumi kenalah, yang tinggi yang rendah. Yalah, sama ada duduk di kawasan lembah, ada haid ke lembah ke apa, ataupun Dato' On, tak kira lah, taman daya ke, dari atas jatuh ke bawah, semua kena. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, salah silap mohon jutaan kemaafan. To be continue bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ili.
ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.